Buletin Didik 24 Disember bersama saya Rusdi Muhammad Nasri. Assalamualaikum dan salam hormat. Sesi persekolahan penggal ketiga 2021-2022 ditangguhkan seminggu susulan banjir luar biasa yang melanda. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata, tarikh baru pembukaan sekolah bagi negeri-negeri kumpulan A ditetapkan pada 9 Januari ini, manakala kumpulan B pula pada 10 Januari. Menerusi perkongsiannya di Facebook, Datuk Dr. Razi berkata keputusan itu dibuat selepas mengambil kira perkembangan terkini situasi bencana banjir di beberapa negeri. KPM amat cakna dan prihatin dengan kebajikan guru, murid dan ibu bapa dalam konteks situasi banjir semasa. Kita sedar ini merupakan satu tempoh yang amat sukar bagi semua pihak dan kita fahami bahawa mereka memerlukan masa untuk kembali menyiapkan keperluan sebelum mereka dapat mulakan sesi persekolahan. Tambahnya, ada sekolah yang terjejas teruk akibat banjir, termasuklah ada sekolah yang dijadikan pusat pemindahan sementara PPS bagi mangsa terjejas. Justru ibu bapa diminta untuk ambil maklum mengenai sesi persekolahan penggal ketiga yang telah ditangguh ini dengan negeri-negeri kumpulan A akan memulakan sesi pada 9 Januari. Manakala bagi negeri-negeri dalam kumpulan B, sesi hanya akan bermula pada 10 Januari. Simpati dengan nasib yang menimpa rakan sebaya mereka yang terjejas akibat bencana banjir, dua beradik di Seri Iskandar Perak turut sama ingin membantu dengan cara mereka sendiri. Meskipun tidak mampu untuk menyumbang dari segi wang ringgit, mereka berdua tetap ingin meringankan beban yang ditanggung oleh mangsa banjir, terutamanya kanak-kanak. Muhammad Hakim Muhammad Hafizan 9 tahun dan adiknya Muhammad Haris 7 tahun bertindak mengumpulkan barang permainan mereka yang sudah tidak digunakan untuk diberikan kepada kanak-kanak yang terjejas dengan bencana banjir. Kesian tengok mangsa banjir tu. Sebab hilang pakaian lah, entah hanyut ke mana. Lepas tu terpaksa berlindung ke atas bumbung rumah untuk elakkan daripada banjir tu. Habis kereta semua tu. Duit pun habis hanyut ke mana dia tabung. Lagi satu, pakaian dengan seluar semua tu habis. Hanyut juga. Malah dua beradik tersebut turut mengumpul barang-barang permainan daripada jiran-jiran berhampiran rumah mereka bagi menambah jumlah alat permainan yang akan disumbangkan. Mereka berjalan kaki dari rumah ke rumah di taman perumahan mereka yang terletak di Seri Iskandar Perak yang turut mendapat kerjasama daripada penduduk. Muhammad Hakim dan adiknya berharap dengan sedikit usaha yang dilakukan itu mampu memberikan keceriaan kepada mereka yang kini ditimpa musibah. Kesemua alat permainan yang berjaya dikumpulkan itu seterusnya dihantar ke pusat pengumpulan yang diuruskan oleh sebuah badan sukarelawan dekat Tronoh. Kafa Kids dengan kerjasama My Fun Action mengambil inisiatif dengan mengumpulkan alat-alat permainan untuk diberikan kepada kanak-kanak yang kini ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Belum ni, sebab hari Selasa baru ni, pihak My Fun Action ada pergi ke operasi ke Teluk Intan dan PPS Teluk Intan dan melihat ramai budak-budak juga di sana dan kami mengambil inisiatif lah, tingkah fakir mengambil inisiatif untuk membahagikan mereka dengan memberikan mereka hadiah-hadiah. Jadi kami kumpulkan edu toys, kumpulkan buku-buku, mewarna, baju-baju untuk mereka sebab kita tahu mereka juga terkesan dengan banjir, mereka juga terkesan dengan emosi. Tambahnya, selama 2 hari tempoh masa pengumpulan, sambutan yang diterima amat menggalakkan daripada penduduk sekitar Tronoh dan juga Manjung. Jelasnya, hasil sumbangan menerusi inisiatif yang dijalankan ini, mereka berjaya menyediakan lebih 150 pak hadiah yang turut diisi dengan alat tulis, makanan ringan, buku mewarna dan juga alat permainan. Selain hadiah untuk kanak-kanak, mereka turut membawa sumbangan lain seperti makanan kering, air minuman, tilam, selimut dan juga pakaian. Sementara itu, di Teluk Intan Perak, penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT turut prihatin terhadap nasib mangsa banjir. Mereka tampil menghulurkan sumbangan barangan asas dalam usaha meringankan beban golongan terbabit. Nawarah Abdul Kadir, 21 tahun berkata dia yang juga berasal dari Teluk Intan bimbang akan nasib penduduk di situ memandangkan banjir berlaku sejak Ahad lalu. Menurut penuntut Universiti Malaysia Terengganu UMT, dia terlibat dengan sebuah badan bukan kerajaan NGO dan cuba membantu dengan apa yang mampu. Katanya, aktiviti sukarelawan itu dapat membantu mengasah kemahiran insaniah untuk menjadi manusia berguna. Orang yang paling bagus adalah orang yang paling berguna, paling memberi manfaat kepada orang lain. Sebab itulah rasa macam saya ada tenaga, saya ada
badan sihat. So apa gunalah kalau saya duduk di rumah tengok saja kan. So baiklah saya turun beri bantuan kepada orang lain. Manakala bagi Ahmad Muaz Ahmad Nazri, 21 tahun, keluarganya juga merupakan mangsa banjir di Kuantan, Pahang. Dia yang menuntut di Universiti Teknologi Petronas berkata pada awalnya dia gelisah dan mahu membantu keluarga di kampung halaman. Namun apabila mengetahui laluan ke sana terhalang, dia cuba pula membantu masyarakat setempat. Kalau kita tolong agama Allah, nescaya Allah akan tolong balik kita. Jadi saya cuba buat semampu mungkin yang saya boleh buat dekat sini dengan kemampuan saya lah sebagai seorang student. Kemudiannya dengan harapan insya-Allah Allah akan tolong bantu untuk jaga family saya. Dan alhamdulillah dekat sana air dah mula surut. Family saya pun dah mula dapat makanan semula, dah mula dapat bekalan air bersih semula lah, alhamdulillah. Menurut mereka, sumbangan berkenaan adalah hasil kutipan dari orang ramai. Pakaian, makanan dan barangan kebersihan antara yang diserahkan kepada mangsa banjir. Sumbangan bantuan bencana banjir. Anda boleh menyalurkan sumbangan anda kepada Yayasan Didik Negara menerusi akaun bank tertera. Sumbangan berbentuk barangan pula boleh disalurkan ke Pusat Pengumpulan Barang YDN. Bertemu kembali. Penguasaan pendidikan digital dalam kalangan masyarakat adalah penting untuk membantu negara mencapai transformasi digital. Bukan sahaja pelajar, guru-guru juga perlu memiliki tahap literasi teknologi komunikasi dan maklumat ICT yang tinggi dalam membentuk sistem pendidikan yang dinamik dan mampan. Senada dengan dasar pendidikan digital yang bermatlamat melahirkan generasi fasih digital berdaya saing, ICT Knowledge Corridor yang dibangunkan Huawei diperkaya dengan kandungan digital yang berkualiti. Tidak hanya menumpukan apa yang mampu dilakukan pada masa hadapan melalui teknologi digital, orang ramai juga dapat menyelusuri perkembangan teknologi komunikasi melalui pameran di pusat ini. Kalau seorang pelajar atau mana-mana orang yang datang ke pusat ini dapat mempelajari banyak informasi dari segi ini, ya. Mereka akan dapat menguasai apa sebenarnya dari segi sejarah perkembangan telekomunikasi, ya, dan juga ciri-ciri unsur-unsur yang diperlukan, ya, termasuklah wavelength, ya, untuk komunikasi. Sama ada untuk radio, untuk telefon maupun untuk satellite dish. Huawei ICT Knowledge Corridor juga secara tidak langsung dapat menanam minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Pendedahan ilmu di pusat ini menjadi manifestasi pembangunan dan inovasi teknologi Malaysia yang akan membantu pelajar membiasakan diri dengan alatan digital dan memperoleh kemahiran digital yang diperlukan. Ia juga sedikit sebanyak memberi ilmu pengetahuan yang dapat dibangunkan dalam menjalani kehidupan seharian. Bukan sahaja memberi banyak kelebihan kepada pelajar, perkongsian di pusat ini juga dapat membantu tenaga pengajar kerana guru dapat lebih mendalami ilmu teknologi yang baharu dengan menggunakan cara lebih efektif untuk berkomunikasi dengan pelajar mereka. Kerajaan Negeri Melaka bersama Dewan Bahasa dan Pustaka DBP menerbitkan secara bersama buku pantun. Usaha itu bagi memelihara budaya Melayu yang seolah-olah semakin dilupakan. Usaha yang turut mendapat kerjasama daripada Yayasan Hasanah itu akan diterbitkan dalam 3 bahasa sebagai usaha mengangkat budaya bangsa ke pesada antarabangsa. Buku itu diterbitkan dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan Mandarin dijangka mampu menarik perhatian pembaca dalam kalangan bukan Melayu. Pantun pernah mendapat pengiktirafan daripada UNESCO sebagai warisan tidak ketara pada tahun lalu, sekaligus membuktikan pantun mampu menjadi seni budaya Melayu yang dapat diterima di peringkat dunia. Pelbagai medium untuk mengetengahkan pantun termasuk menerusi nyanyian serta pembacaan dengan penuh penggayaan.
Menerusi kaedah itu, budaya warisan Melayu itu akan lebih popular sekaligus menjadikan pantun lebih terkenal di persada antarabangsa. Dalam usaha meningkatkan penggunaan bahasa kebangsaan dalam kehidupan harian masyarakat pelbagai kaum, terutama bagi pelajar, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP melalui bahagian pengembangan bahasa kebangsaan pelbagai kaum dengan kerjasama Majlis Pengetua Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan SMJK menganjurkan pertandingan pidato 3 dimensi secara dalam talian. Menurut Ketua Bahagiannya Rozi Ahmad Yunus, pertandingan itu turut bertujuan mewujudkan dan menyediakan persekitaran penggunaan bahasa kebangsaan yang betul serta santai dalam kalangan pelajar. Yang kedua pula, menanamkan semangat kecintaan terhadap bahasa kebangsaan dalam kalangan pelajar daripada peringkat awal. Dan yang ketiga, dan saya rasakan ini yang utamanya, iaitu memperkukuh bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu, bahasa komunikasi dan bahasa perpaduan. Tambahnya, program ini akan diteruskan pada masa akan datang bagi memberi ruang khususnya kepada pelajar SMJK untuk melibatkan diri dalam aktiviti sedemikian sekaligus mewujudkan rasa bangga akan bahasa kebangsaan. Objektif tersebut turut disokong oleh johan pertandingan pidato 3 dimensi dari SMJK Nanhua Setiawan Perak. Mewakili kumpulannya iaitu 3 serumpun, Fadlin Najma Zainal Fitri turut meluahkan rasa terkejut dan bersyukur apabila dinobatkan sebagai pemenang. Kami menyokong sepenuhnya aktiviti seperti ini yang dianjurkan oleh DBP dalam memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat tidak kira bangsa dan warna. Kami akan terus berusaha untuk mendapatkan kejayaan yang lebih cemerlang lagi. Kami menyeru rakan-rakan yang berbakat untuk menyertai pertandingan seperti ini. Bagi wakil kumpulan Jentayu yang merupakan pemenang tempat kedua, Aina Yusrina Khan Nasir Ahmed Khan, pertandingan ini telah memberi peluang kepada mereka untuk menghargai bahasa kebangsaan. Sebab utama kami menyertai pertandingan pidato 3 dimensi ini adalah bagi meningkatkan kemahiran berbahasa, bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa kebangsaan. Selain itu, pertandingan pidato ini dapat memupuk keyakinan diri dalam menyampaikan idea dan kreativiti. Pelajar yang berminat ingin menyertai pertandingan ini pada tahun hadapan boleh layari. Jenis kuman atau mikro. Terdapat pelbagai jenis kuman atau mikro. Jenis kuman yang paling biasa ialah bakteria, virus, kulat dan parasit. Apa itu bakteria? Kebanyakan bakteria merupakan sebahagian daripada tubuh badan kita, terutamanya dalam usus kecil dan membantu dalam fungsi utama tubuh badan, contohnya penghadaman makanan, mewujudkan sesetengah vitamin dan menyempurnakan sistem pertahanan. Namun, ada bakteria bahaya yang boleh menyebabkan penyakit seperti jangkitan saluran kencing, radang paru-paru, jangkitan kulit dan bengkak bernanah di bahagian badan. Bakteria berbahaya ini mungkin menjangkiti dari luar badan atau boleh muncul dari ketidakseimbangan bakteria dalaman badan. Melalui penggunaan teknik serta kemahiran yang betul, ikan buntal walaupun beracun boleh menjadi hidangan yang enak dan lazat. Di Sepauh, Sarawak, ikan buntal kerap diproses menjadi ikan masin dan membuka pintu rezeki kepada penduduk sekitarnya. Mahdi Raja, 45 tahun dari Kampung Manggut di Sepauh Petung, antara pengusaha ikan buntal masin. Dia yang sudah 7 tahun terbabit dalam perusahaan ini memproses lebih 1 tan ikan buntal masin setiap bulan. Lazimnya, bekalan ikan buntal diperolehi daripada pembekal di Sibu dan beberapa kawasan lain di Sarawak. Musim ikan tu umumnya paling banyak, bulan 4 sampai bulan 9 yang banyak. Lepas ya bulan 9 dari bulan 9 pergi ke bulan 4 kelak yang ada kurang lah. Yang musimnya. Ada tapi sih banyak. Mahdi belajar menyiang dan membuang racun ikan buntal daripada orang-orang tua di kampungnya. Proses ini perlu dilakukan dengan betul bagi memastikan ikan masin yang dihasilkan selamat dimakan. Di Sepauh, kemahiran menyiang ikan buntal sudah dimiliki penduduknya sejak turun-temurun. Mula nak siang lo, kat siang. Lalu terus ambil nyempur hati. Lepas ambil hati, lepas lalu semuanya ada telur, tak usah ambil telur. Ambilnya telur dulu. Ambil telur, kayak cuci bagus-bagus telur ya, supaya mati. Baru kita belahnya lah, belah 2. Kita timur lah maksudnya.
Lepas kita kita beri yang garam. Semalaman lah. Proses mengeringkan ikan buntal bergantung kepada cuaca. Ikan buntal masing yang dihasilkan Mahdir mendapat permintaan yang tinggi dalam kalangan penduduk Sarawak yang berbilang kaum. Malah produknya turut dipasarkan sehingga ke Bintulu, Miri dan kawasan lain di Sarawak. Ikan buntal masing kebiasaannya sesuai digoreng, dimasak dengan rempah atau dibuat paste. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengumumkan peruntukan segera $12 juta Amerika daripada tabung tindak balas kecemasan PBB bagi membantu Filipina susulan taufan Rai. Peruntukan itu dijangka merangkumi 220,000 golongan rentan terutama di wilayah Karaga dan Region 8 yang paling teruk terjejas. Perkara itu diumumkan oleh Ketua Setiausaha PBB Hal Ehwal Kemanusiaan dan Penyelaras Bantuan Kecemasan Martin Griffiths. Sehingga kini kira-kira 3 juta orang memerlukan bantuan termasuk sejuta kanak-kanak. Sejumlah 631,000 penduduk telah dipindahkan berikutan lebih 200,000 kediaman rosak. PBB juga melancarkan pelan keperluan kemanusiaan dengan peruntukan $106.5 juta yang menyasarkan 530,000 orang di kawasan paling teruk terjejas. Sukan, 2 atlet remaja Johor berjaya meraih gangsa dalam kejohanan Muay Thai Remaja Dunia 2021 yang diadakan di Phuket, Thailand baru-baru ini. Kedua-dua atlet tersebut tewas kepada lawan dari Rusia di peringkat separuh akhir. Pencapaian peringkat antarabangsa yang julung kali dalam sukan bela diri itu adalah sesuatu yang membanggakan. Nurul Syafiqah Amira Rosli 18 tahun memperoleh pingat gangsa dalam kategori bawah 23 tahun. Manakala Damia Husna Azian 16 tahun pula bagi kategori remaja perempuan bawah umur 16 dan 17 tahun bagi kategori 42 kg. Kedua-dua atlet kembali menjalani latihan dengan semangat yang tinggi selepas menjalani kuarantin selama seminggu selepas pulang dari Thailand. Walaupun oponen saya tinggi ke rendah ke, saya kena paksa diri untuk lawan juga. Alhamdulillah saya dapat nombor 3 dalam kejohanan dunia untuk gym saya, teammate, kawan-kawan dan family. Nak fokuskan lebih dekat sukan Muay Thai ni supaya boleh pergi lagi jauh. Gembiralah. Walaupun dapat nombor 3, saya dah cuba seraya. Bagi jurulatih Muay Thai Johor, Idi Nur Iskandar, fokus kini mempersiapkan mereka bagi menghadapi Sukan Malaysia Sukma 2022 tidak lama lagi. Kedua-dua atlet terbabit menjadi sandaran kontingen Johor yang menyasarkan 3 pingat emas pada Tamasya edisi ke-20 di Kuala Lumpur. Juara 5 kali Piala AFF Thailand membawa bekalan selesa menjelang aksi separuh akhir kedua pada Ahad ini. Ia selepas cemerlang menewaskan juara bertahan Vietnam 2-0. Aksi separuh akhir pertama antara Thailand dan Vietnam sememangnya paling mencuri tumpuan peminat bola sepak Asia Tenggara. Pemain lincah Thailand Chanatip Songkrasing terdahulu membuka tirai jaringan selepas memanfaatkan kesilapan pemain pertahanan Vietnam. Dan Chanatip sekali lagi mencipta nama selaku penjaring berpunca satu gerakan menarik dari bahagian tengah padang pada minit ke-23. Vietnam cuba bangkit untuk merapatkan jurang namun percubaan Nguyen Quang Hai sekadar menggegar gawang Thailand. Tiada perubahan jaringan, kedudukan 2-0 kekal memihak Thailand sehingga whistle penamat. Beralih tumpuan kesaingan Liga Bola Sepak Belanda, PSV Eindhoven kembali melonjak tangga teratas Liga selepas mencipta kemenangan ke atas Go Ahead Eagles. Beraksi di laman sendiri, ternyata PSV lebih selesa apabila mendominasi permainan sebaik sepak mula. PSV membolosi gawang menerusi cubaan jarak jauh Philip Nguyen seawal minit ke-9. Tuan rumah meneruskan kemarahan. Gawang Eagles diuji lagi namun cubaan lawan ditepis dan melambung. Gara-gara kekasaran terhadap Jobe Vertesen dan hasil pemerhatian menerusi VAR, pemain pertahanan Horace Kramer diarah keluar padang. Eagles akhirnya memperolehi peluang menerusi sepakan percuma begitu pun dinafikan penjaga gol Joel Drummel. PSV kembali menyerang dan Cody Gakpo yang tidak dikawal menyumbang gol buat PSV. Tamat perlawanan PSV 2, Go Ahead Eagles 0. Aksi berani berjalan atas tali tanpa alat keselamatan mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Tajuddin Muhammad Nazri, salam hormat dan Assalamualaikum.